yelah ramai lah macam Oceanic, Ramai Stella semua, Usman semua lebih sentimental dia punya sentuhan sebagai pengarah. Tapi P. Ramlee rata-rata ada filem dia yang sentimental, ada yang tak. Jemput subscribe, tekan loceng tu dan beri komen, apa-apa komen. Kalau ada salah silap boleh tolong betulkan. Jadi kita teruskan bila P. Ramlee datang ke Kuala Lumpur di studio Merdeka. Sebab yang first half tadi kita dah tengok semua filem-filem bikinan P. Ramlee sewaktu di Jalan Ampas, Singapura. Untuk fasa kedua, P. Ramlee memulakan filemnya dengan Si Tora Harimau Jadian pada tahun 1964. Tapi filem ni hilang. Yang ada novelisasi yang ditulis oleh P. Ramlee sendiri berdasarkan filem yang dibuat. Jadi kita dapat sedikit gambaran lah macam mana ceritanya lebih kurang. Tapi ramai yang kata filem ni teruk lah, antara yang teruk. Berapa? Sebab P. Ramlee sewaktu di Singapura memang gah dan popular. Tapi bila berpindah di Kuala Lumpur, semua orang baru, tim baru, dan kita akan sedar bahawa sebenarnya P. Ramlee sewaktu di Singapura memang dia bukan, yelah filem ni bukan kerja seorang-seorang, dia sebenarnya kerja kolektif. Jadi DP dia punya penyunting, dia punya designer. Jadi ramai orang yang hebat-hebat di situ berkumpul bersatu tenaga tapi memenuhi visi seorang P. Ramlee. Jadi dia terbawa. Tapi tibanya di Kuala Lumpur, timnya tak, mungkin muda, jadi dia tak perform. Dan ini yang buat saya macam appreciate lebih filem seterusnya. Okay, kita berhenti kejap di sini. Sewaktu part 1 kita dapat satu pembetulan dari saudara Muhammad Daniel dari Facebook yang mengatakan bahawa filem Ragam P. Ramlee bukan terbit 1964 tapi 1965. Diterbitkan di studio Merdeka yang membawa maksud dia muncul di celah ni selepas filem Si Tora Harimau Jadian dan sebelum Masa-Masa Manis. Kalau kita ikut pembetulan baru ni, filem di studio Merdeka, filem-filem P. Ramlee ada 18 kesemuanya, manakala filem-filem sewaktu di studio Jalan Ampas ada 17 kesemuanya. Okay, jadi kita boleh sambung balik. Appreciate lebih filem seterusnya, iaitu Masa-Masa Manis tahun 1965. Jadi filem Masa-Masa Manis ni memang filem salah satu kegemaran saya. Bukan apa, sebab dia ada tenaga macam seolah ia filem indie. Sebab saya perasan, walaupun saya tak dapat tengok Si Tora, tapi saya rasa P. Ramlee dia sedar bila beliau datang tibanya di Kuala Lumpur, tim dia tak cukup kuat. Kalau kita tengok kredit awal dia, hampir semua benda P. Ramlee buat. Dan untuk setiap posisi utama ni, kalau kita tengok kredit tu juga, dia akan ada yang muda. Contohnya penyunting muda. Melihatkan Masa-Masa Manis, walaupun dia tak adalah, dia tak, memanglah tak sempurna sangat dan ada sedikit sebanyak benda tak solid macam sewaktu filem-filem beliau ketika di Singapura, tapi dia berjaya tangkap semangat Kuala Lumpur tu yang unik lah bagi saya. Sebab sebelum ni semua di Singapura je, dan sebagai kita orang Malaysia kan, kita mesti nak tengok, okay, ini kita punya ibu kota dulu, dia ada apa yang berjaya dirakam oleh P. Ramlee sewaktu tu. Filem seterusnya Sabarudin Tukar Kasut 1966. Yang ni filem ni saya belum tengok lagi, tapi dari judul saya terbayang macam penarik beca jugalah. Dia seorang working class, tapi kita tak pasti apa yang akan berlaku sebab saya belum tengok. Tapi kalau saya harap mungkin satu masa saya akan dapat tengoklah filem ni. Seterusnya kita ada Doremi 1966 di tahun yang sama. Kemudian Nasib Doremi pun 1966. Sebenarnya Doremi ni saya tengok masa kecil, tapi yang paling saya ingat sebenarnya Laksamana Doremi. Doremi dan Nasib Doremi dia boleh jadi bercampur-campur, dan bila saya dewasa pun saya tak ulang tonton balik. Susah nak jelaskan sebab saya kurang ingat scene mana-mana. Mungkin boleh bertukar-tukar. Seterusnya 1967 Sesudah Subuh. Ini satu filem yang underrated juga. Dia macam kalau di Singapura tadi antara dua darjat lah, mungkin filem yang underrated sikit. Kalau sewaktu di Kuala Lumpur, Sesudah Subuh ni bagi saya underrated lah. Sebab dia filem yang agak menarik sebab dia lain macam. Macam nak kata, hubungan dia unik, kena tonton sendiri. Sebab filem ni, Sesudah Subuh ni dia ada macam twist dia, tuan dan penyewa atau bisnes, pembelian bisnes, lebih kurang macam tu lah. Maknanya dia punya premis ada orang beli bisnes siapa, macam tu lebih kurang, tentang perniagaan. Jadi filem ni tentang perniagaan. Kemudian di tahun 1967 juga kita ada Keluarga 69.
Jadi Keluarga 69 ni saya tonton masa kecil dululah. Selalu juga ditayangkan, tapi macam biasa sebagai budak saya macam tak follow sangat sebab saya rasa ni macam filem hubungan orang dewasa. Jadi seterusnya di tahun 1968 kita ada Anak Bapa. Anak Bapa pun saya tak tengok. Kalau saya tengok pun masa kecil dululah, saya tak ingat sebenarnya. Dia tak ada image yang jelas. Jadi mungkin saya harap satu masa nanti mungkin saya akan revisit balik dan tengok balik. Kemudian 1968 kita ada Gerimis. Jadi Gerimis dan Sesudah Subuh ni sesuai untuk kita tengok back to back sebab dia tentang filem yang ada hubungan antara kaum. Jadi kalau Sesudah Subuh tadi seorang lelaki P. Ramlee dengan seorang wanita Cina. Kalau dalam Gerimis, P. Ramlee dengan seorang gadis India. Dia anak orang kaya, anak orang berada, tapi dia selalu ke kelab malam untuk melukis dengan easel pemandangan di situ atau orang di situ. Yang saya rasa pelik lah sebab dia kawasan yang gelap. Dan kemudian mereka akan bercinta dan akan berkahwin. Ini saya kongsikan je lah. Watak P. Ramlee ni dia sebenarnya tuan rumah. Dia ada harta, dia hartawan. Dia ada satu hari ni orang yang menyewa tu dia macam sihir P. Ramlee untuk bercinta dengan dia. Jadi ada konflik lah kan. Jadi yang kekasih dia yang gadis India tu macam apa jadi kepada suami dia. Jadi seterusnya kita ada Ahmad Albab. Jadi dengan Ahmad Albab masa kecil memang selalu tengok. Saya tak tengok balik bila dah dewasa. Jadi masa kecil tu lah Albab tu dari ketukar pintu kan, dia berhenti menangis. Itu saya ingat. Kemudian saya ingat lah ada masuk dalam gua jumpa jin. Okay, seterusnya Kancan Tirana tahun 1969. Yang ini pun saya belum tengok. Dari poster nampak macam filem purba. Mengingatkan saya kepada Panca Delima. Dia punya Kancan Tirana dan Panca Delima, dan dua-dua kalau tak silap ada Jin Samsudin. Selain P. Ramlee direct masa di Kuala Lumpur, dia juga ada berlakon 1-2 filem, terutama lah yang saya ingat dengan Jin Samsudin lah. Jadi tapi bukan watak utama lah. Kemudian tahun 1969 juga ada filem Enam Jahanam. Ini filem popular masa kecil saya tengok, dan hari tu baru-baru ni saya tengok balik. Dan ya, dia menarik sebab P. Ramlee guna tekpi kan untuk jadikan dia punya senjata yang unik lah. Dan dia sebuah filem balas dendam, revenge punya naratif. Dan kalau kita ambil Enam Jahanam tu dalam bahasa Melayu dia rhyme, dan kalau bahasa Inggeris ada Magnificent Seven yang diinspired dari Seven Samurai Kurosawa. Tapi dua filem yang cowboy dan samurai tu dia sesuatu yang kita rasa itulah dia lebar dalam konteks filem ni. Filem Enam Jahanam dia macam square sikit. Kita tak rasa kebesaran landscape tu. Dia lebih kepada perasaan seorang suami sebenarnya nak balas dendam. Jadi kita follow karakter tu lah. Seterusnya Dr. Rushdie. Dr. Rushdie filem yang saya suka. Saya rasa ramai orang pun tengok juga filem ni sebab dia filem Kuala Lumpur yang popular. Masa saya belajar dulu kat U, ramai yang suka tengok filem ni bukan apa sebab ada scene yang macam ada perempuan dari belakang tak pakai baju. Tapi saya tak rasa itu semata-mata itu jugalah yang penting. Sebab saya rasa filem ni memang best. Sebab saya terutama bila filem ni membawa sampai ke hujung, macam yang saya dah kongsi awal tadi. Kalau dalam antara dua darjat, dia sangat bukan kering, dia dry, dia sangat sharp lah, macam sangat unsentimental. Yang paling unsentimental bagi seorang P. Ramlee punya filem lah. Sebab kalau yang unsentimental ialah ramai lah macam Usia Hanif, Ramon Estella, semua Usman Ismail, semua lebih unsentimental dia punya sentuhan sebagai pengarah. Tapi P. Ramlee rata-rata ada filem dia yang sentimental, ada yang tak. Yang tak tu selalunya kurang popular. Selalunya filem yang kurang sentimental selalunya kurang popular. Jadi bila ada appeal sentiment ni, dia macam lebih pergi. Macam yang saya dah share tadi, macam antara dua darjat kurang popular, kurang pergi. Tapi walaupun dia bagus, tapi ibu mertuaku lebih pergi sebab dia ada kebasahan tu, kebasahan emosi. Jadi di sini Dr. Rushdie ni dia ada kebasahan emosi seorang suami. Bagi saya dia sebuah filem male melodrama tentang kita fokus pada seorang lelaki ni. Dia macam ada kesedihan dia, ada kelaraan dia ada rasa lonely dia tu, dan dia agak personal jugalah. Jadi adegan last tu memang sampai berbekas lah. Saya tak tengok rasanya saya tak tengok filem ni masa kecil. Saya tengok bila dah dewasa lah. Ending dia antara yang paling hebat atau kesan dia tu besar kepada saya sebab dia stretch. Dia pasal dua pasang kekasih ni, suami isteri kan, dia tak boleh bersama. Jadi kena berpisah. Tapi nak berpisah tu
daripada dalam rumah lama, lepas tu di depan beranda tu lama, kemudian nak pergi, tiba-tiba datang balik hujan, dengan suasana hujan di luarnya, dah basah sikit, kemudian ada berborak lagi, kemudian baru pergi. Dan semua scene nak pergi ni, macam nak meninggalkan ni, macam punyalah susah. Sampai saya rasa saya tak pernah tengok scene yang nak meninggalkan seseorang itu sesusah ini. Jadi Dr. Rusdi bagi saya filem yang hebat lah bagi saya, selain Masa-Masa Manis kalau yang berlatar Kuala Lumpur. Jadi seterusnya kita ada Gelora 1970 juga. Gelora mungkin lebih, dia sama juga, dia ada adegan yang macam perempuan lebih seksi, atau mungkin ada scene yang tak pakai baju, sesuatu begitulah. Sebab saya rasa memang tahun-tahun ni banyak benda-benda begini. Ada satu filem, bukan salah ibu mengandung tak silap saya, Arhan Haji Samsudin pun, ialah banyak lukisan-lukisan yang ada perempuan yang tak pakai baju, tapi dari belakang lah kan. Jadi mungkin trend ketika itu memang benda-benda begitulah. Jadi tapi Gelora, kalau nak bandingkan Dr. Rusdi, Gelora ni dia macam kurang konsisten sikit. Dia cerita dia macam Oedipus Rex ni benda. Dan dalam filem-filem studio banyak je, ada beberapa yang bawa naratif tu. Tapi yang Gelora ni, satu yang saya ingat, image yang saya ingat, Watak Sarimah. Dia ada berselendang, kemudian dengan keris kan, dia nak pergi mengamuk atau sesuatu macam tu. Dan dia unik sebab selalunya kalau image amuk lelaki, tapi ini seorang isteri, seorang perempuan, seorang ibu. Jadi itu saya ingat lah, yang itu saya ingat. Kemudian di tahun 1971 kita ada Jangan Tinggal Daku yang saya tak tengok, dan Putus Sudah Kasih Sayang 1972. Jadi dua filem ni memang dari judul pun entah kenapa dia dah ada satu kesedihan yang mendalam, macam yang saya cakap yang terkeluar dekat filem Dr. Rusdi tu lah. Jadi saya tak tengok, saya tak tahu apa perasaannya, tapi dia ada sedikit kesedihan. Dan filem terakhir Laksamana Doremi, yang ini 1973. Usia P. Ramlee waktu ini 43 tahun. Ia kembali fun walau macam mana sekalipun. Dan ada yang kata Laksamana Doremi ni mungkin antara yang teruk. Kalau selain Enam Jahanam pun macam agak teruk jugalah, macam pembikinan lah, dari segi pembikinan. Tapi pembikinan mungkin tak kisah sebenarnya teruk atau tak teruk bagi saya. Sebab bila dia ada konteks yang lebih besar, dia rasa okey tu. Sebab filem-filem trashy yang lokal ni pun ada banyak yang saya boleh appreciate sebenarnya. Sebab contohnya macam Darakula oleh Mat Sentul, dan juga Anita Dunia Ajaib. Dia trashy dan ramai orang benci filem tu, dan tapi saya suka sebab saya boleh nampak ada satu benda yang luar biasa di dalam garapannya, yang boleh jadi sebenarnya tak disengajakan. Jadi benda-benda begitulah yang saya suka tengok. Jadi dalam Laksamana Doremi ni apa nak jadi sebab filem adalah filem, buat je Laksamana Doremi. Jadi itu filem terakhir P. Ramlee. Jadi kesemuanya kita ada 35 kat sini. Ada 35 filem, kita gabungkan dua fasa lah, yang sewaktu di Jalan Ampas dan juga di Studio Merdeka. Saya sendiri pun tak habis tengok lagi. Jadi bukan apa, kat dalam dunia ni kan macam setiap hari banyak filem keluar baru, lepas tu yang lama pun kita tak habis tengok. Satu yang saya rasa pentingnya usaha untuk meraihkan filem-filem lokal ni bukan apa, saya bermula dengan P. Ramlee dulu. Sebab lepas ni saya ada lagi beberapa filmmaker Nusantara yang saya fokus nak buat sesuatu seperti ini juga. Kita tak arkibkan betul-betul kita punya work sebagai negara lah kan, sebagai negara Malaysia. Sebab P. Ramlee bila di fasa Kuala Lumpur kan, saya tak tahu masih selamat ke tak dia punya Can 35mm tu. Sebab semua negara yang di kejiranan kita ni semua setiap hari restore dan tayangkan. Sebab maknanya kita boleh tengok dengan kualiti yang lebih baik. Jadi kenapa kita tak ada? Dan saya perasan bukan hanya filem Can tu yang tak ada, poster pun tak lengkap. Walaupun dalam video ni saya cuba bubuh poster, tapi banyak yang bukan poster pun, dia dari majalah filem. Jadi sedangkan poster yang sekeping pun tak selamat, ini kan pula Can filem. Jadi ini meragukan atau menyedihkan juga sebenarnya. Kita tak tahu dia di mana atau ia disembunyikan. Sebab bagi saya khazanah negara dia perlu dikongsikan kepada semua orang. Macam sebab itu yang dibuat oleh semua orang pun dalam dunia. Sebab kalau kita ada filem, kita tunjuk kan, bukannya simpan.